Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Satu kes COVID-19 sedang berada dalam kategori 5 iaitu mereka yang memerlukan rawatan di unit rawatan intensif ICU. Sementara itu, satu kes berada dalam kategori 4 iaitu mereka yang memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Kementerian Kesihatan maklumkan jumlah keseluruhan pemberian vaksin dos pertama bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun ialah 85% dan 71.9% bagi dos kedua. Dalam pada itu, liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang telah mendapatkan 3 dos vaksin adalah 72.4%. Sementara itu, 753 kes baru dilaporkan kemarin dengan satu kes meninggal dunia. Sementara 469 kes disahkan sembuh dan jumlah kes aktif sebanyak 4,412. Minggu Tindakan Iklim bagi Persidangan dan Pameran Pertengahan Tahun Brunei MYC 2022 akan diadakan hari ini sehingga 26 Jun di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Menurut Ketua Urustia Perubahan Iklim, Minggu Tindakan Iklim bertujuan bagi meningkatkan kesedaran orang awam dan sektor swasta mengenai isu perubahan iklim. Throughout the entire week, we will be carrying different themes, namely youth, mitigation and adaptation. Climate Action Week will also entail a few conferences with panel discussions, as well as exhibitions from energy players, the private sectors from the banks, telco companies, etc. Bakal jemaah haji negara yang sedang berada di Kota Suci Madinah Al-Munawarah memanfaatkan masa yang terluang dengan melawat tempat-tempat bersejarah selain mengisi masa dengan beriktikaf dan beribadah di Masjid Nabawi, antaranya ziarah ke Masjid Quba dan Jabal Uhud. Azizi Ahmad membawakan laporannya. Dengan menaiki bas khas, bakal jemaah haji bersedia lebih awal sebelum bertolak dari hotel penginapan. Perjalanan dari hotel menuju Masjid Quba mengambil kira-kira 10 ke 15 minit. Disebabkan Masjid Quba menyimpan banyak sejarah berharga bagi umat Islam, masjid ini melalui beberapa perubahan dengan penaiktarafan strukturnya. Selepas berziarah ke Masjid Quba, rombongan berpeluang singgah di Bin Uthman, iaitu salah sebuah kebun kurma yang terkemuka di Madinah. Terkenal sebagai kota pengeluar buah kurma di Arab Saudi, para pengunjung dapat menyaksikan kebun-kebun kurma yang rimbun di sini. Rombongan juga berpeluang berziarah ke Jabal Uhud. Tempat ini dianggap sebagai antara destinasi penting bagi jemaah yang berziarah ke Madinah. Alhamdulillah, dengan izin Allah juga dapat berada di Bukit Uhud kerana Bukit Uhud ini akan menjadi saksi di akhir nanti. Bukit Uhud adalah dipilih sebagai bukit syurga yang mempunyai sejarah-sejarah yang berkenaan dengan Nabi Muhammad SAW. Amat gembira dan bersyukur kepada Allah SWT. Itulah perasaan saya, tidak dapat digambarkan dengan apapun kata-kata. Cuma mampu bersyukur. Destinasi terakhir, kawasan perkampungan Al-Usbah yang menyimpan satu sejarah Rasulullah SAW pernah singgah ke tempat ini semasa perjalanan baginda berhijrah ke Madinah. Pastinya, peluang berziarah ke tempat bersejarah di kota suci ini akan meninggalkan kenangan yang paling berharga dan sentiasa dirindui. Dari Madinah Al-Munawarah, Azizi Ahmad melaporkan untuk Berita RTB. Sementara itu, jadual aktiviti jemaah haji negara Brunei Darussalam juga diisi dengan tazkirah. Baru-baru ini, jemaah haji pakej Al-Hijrah Travel and Tours dan jemaah pakej Strait Central Agencies mengikuti majlis tazkirah yang diadakan di tempat penginapan masing-masing. Di Hotel Front Taibah, jemaah haji pakej Al-Hijrah mendengar tazkirah bertajuk
merebut pahala berlipat ganda di bumi Madinah. Tazkirah disampaikan oleh Awang Haji Badaruddin bin Haji Basar, Guru Agama Pejabat Urusan Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam pentadbiran di Arab Saudi bagi musim haji tahun ini. Manakala jemaah haji package Strait Central Agencies pula mengikuti tazkirah di Hotel Shahad Al-Madinah. Tazkirah antara lain menyentuh mengenai memperbanyakkan selawat dan membaca Al-Quran semasa berada di Madinah Al-Munawwarah. Perkhidmatan Perpustakaan Bergerak Dewan Bahasa dan Pustaka DBP memberikan perkhidmatan pinjaman buku menggunakan bas bergerak sebagai kemudahan kepada orang ramai dan pelajar sekolah di luar bandar di samping dapat membudayakan dan menanam sikap suka membaca. Di daerah Tutong terdapat 10 buah pusat perhentian bagi perkhidmatan perpustakaan bergerak yang ditempatkan di beberapa buah sekolah rendah kerajaan dan swasta, sekolah menengah dan sekolah agama. Perkhidmatan perpustakaan bergerak dijadualkan beroperasi 2 kali dalam sebulan dengan mengunjungi perhentian di setiap sekolah selama 1 jam. Perkhidmatan ini juga memberi kemudahan untuk pelajar sekolah menambah koleksi bahan bacaan selain mendapatkan bahan dari perpustakaan sekolah masing-masing. Objektif perkhidmatan ini adalah bagi menggalakkan pengisian rekreasi melalui kegiatan yang bermanfaat serta bagi masyarakat celik ilmu pengetahuan. Mendorong murid-murid untuk memilih banyak lagi bahan-bahan yang bermanfaat untuk menambah lagi koleksi ilmu yang mereka ada. Peroleh banyak buku-buku dan daripadanya saya peroleh banyak ilmu. Buku-buku bas bergerak ada banyak dan sangat menarik. Dalam bas bergerak ada banyak jenis buku cerita. 50 pasangan yang baru bernikah atau pasangan yang tidak sempat mengikuti kursus nikah disebabkan pandemik COVID-19 mengikuti kursus nikah anjuran Pejabat Ahli Agama Daerah Tutong dengan kerjasama Unit Khidmat Nasihat Keluarga Daerah berkenaan. Program yang diadakan sempena sambutan Jubli Emas Bangunan Pejabat Ahli Agama Daerah Tutong berlangsung di Dewan Kemasyarakatan Kampung Bukit Beruang. Program selama 2 hari ini antara lain bertujuan memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman dalam pelbagai sudut mencakupi penghayatan keagamaan dalam berkeluarga dan undang-undang keluarga yang berkuat kuasa di negara ini. Pasangan-pasangan berkenaan diberikan pendedahan mengenai teknik dan kemahiran keibubapaan dalam menguruskan soal-soal kehidupan rumah tangga. Tiga gerakan operasi Jabatan Kastam dan Eksais Diraja melalui bahagian penguatkuasa undang-undang dijalankan baru-baru ini di beberapa tempat di daerah Brunei dan Muara dan daerah Belait. Gerakan operasi yang dijalankan di 2 buah rumah di Jalan Beribi, 4 orang lelaki warga negara asing ditahan kerana memiliki 2 kartun, 19 paket dan 19 batang rokok pelbagai jenis. Manakala gerakan operasi kedua di sebuah rumah di kawasan Jalan Jaya Negara, daerah Belait, seorang lelaki tempatan ditahan atas kesalahan memiliki 128 kartun, 19 paket dan 12 batang rokok pelbagai jenis serta 3 kotak mercun dan bunga api. Hasil gerakan ketiga di sebuah rumah dan 2 buah gerai jualan di kawasan Kampung Mata-Mata Gadong berjaya menahan 2 orang lelaki dan seorang perempuan tempatan atas kesalahan memiliki 67 kartun, 40 paket dan 32 batang rokok pelbagai jenis serta wang tunai sebanyak RM78 yang dipercayai hasil penjualan barangan tersebut. Kesemua barang tegahan dirampas dan individu-individu terlibat dibawa ke Pejabat Penguatkuasaan Undang-Undang untuk siasatan lanjut. Tabung darah Hospital Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, daerah Tutong kini dibukakan semula untuk orang ramai menderma darah pada hari-hari dan waktu bekerja bermula 8 hingga 11.30 pagi dan 1.45 hingga 3.30 petang.
Bersempena Hari Penderma Darah Sedunia, Pusat Pendermaan Darah Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha, Jabatan Perkhidmatan Makmal akan mengadakan kempen derma darah. Kempen diadakan pada hari ini 22 Jun pukul 10 pagi hingga 2 petang di Tabung Amanah Islam Brunei, Cawangan Airport Mall, anjuran Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei dan anak-anak syarikatnya. Khamis 23 Jun di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas pukul 10 pagi hingga 2 petang, anjuran MYCE Minggu Tindakan Iklim. Dan hari Sabtu 25 Jun di McDonald's Lambak pukul 10 pagi hingga 4 petang, anjuran Brunei Gas Carriers. Sementara itu, Tabung Darah Hospital Pengiran Isteri Haja Mariam Temburong juga akan mengadakan kempen derma darah sempena Hari Penderma Darah Sedunia pada 25 Jun pukul 9 pagi hingga 2 petang. Digalakkan menempah slot derma darah melalui aplikasi Bloodcard. Makluman lanjut hubungi Pusat Pendermaan Darah atau WhatsApp atau email atau media sosial Pusat Pendermaan Darah.